A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Shadaqallahul azim. Dan kami telah kurniakan kepada Nabi Daud seorang anak laki-laki bernama Sulaiman, dan dialah sebaik-baik hamba yang kuat beribadah, lagi sentiasa bertaubat. Surah Sad ayat yang ke-30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar? Kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat ilahi. Dengan izinnya masih kita dapat dipertemukan dalam satu rancangan yang khusus mengambil kisah-kisah daripada tokoh-tokoh yang disebut namanya dalam Quran. Sama ada orang-orang ini terdiri daripada individu, kelompok masyarakat, kaum ataupun bangsa-bangsa tertentu. Dan hari ini kita akan membicarakan satu tokoh yang agak istimewa, kerana tokoh ini adalah seorang manusia yang berstatus elit. Saya percaya ramai di kalangan para penonton yang akan mengatakan bahawa saya keturunan bangsawan, tak perlu nasihat-nasihat macam ni. Ustaz-ustaz ni duk cerita-cerita Luqmanul Hakim. Ini semua orang miskin semua. Kita orang kaya-kaya, have. Mana boleh ikut kaedah-kaedah begitu, beletir tak berhenti. Ada yang kata, ini tak betul. Kita orang kaya-kaya, juta-juta, semua bilion-bilion. Hari ini kita nak bawakan satu contoh tokoh dalam Quran yang merupakan contoh keluarga syurgawi, iaitulah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tuan-tuan sekalian, Nabi Sulaiman ni bukan biasa-biasa. Nabi Sulaiman ini Allah berikan dia satu anugerah kerajaan yang belum pernah Allah beri pada sesiapa pun di dunia ini. Itu memang legend betul lah. Nabi Sulaiman dia pernah berdoa, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Tuhan, maafkan permohonanku ini. Ampun tuanku, seolah begitulah. Tolong kurniakan kepada aku satu kerajaan yang takkan dimiliki oleh sesiapa pun selepas aku. Memang Nabi Sulaiman ni legend betul. Ada satu buku orang putih buat The Wisdom of Solomon at Work, Ancient Virtues for Living and Leading Today. Ditulis oleh 4 orang penulis keturunan Yahudi di Amerika. Buku ini bagus. Dia menceritakan tentang kehebatan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni bagi orang-orang Yahudi, dia seorang manusia paling sempurna, perfect. Dan kita hormatlah kenyataan ini. Tetapi bagi kita orang Islam, manusia paling sempurna adalah kekasih kita lah, Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka kata Nabi Sulaiman. Menarik. Kata mereka Nabi Sulaiman lah satu-satunya orang manusia yang memiliki segala-gala yang didambakan oleh manusia. Dia seorang Nabi. Dalam masa yang sama dia seorang raja. Yang ketiga dia kaya. Dan yang keempat kuasanya tanpa batas. Tidakkah ini yang paling orang nak sekarang? Orang nak Nabi, jadi Nabi. Makna orang nak dihormati, dikagumi. Dia juga raja.
Kuasanya mutlak tanpa batasan. Ni kan orang yang berkelahi siang malam ni bubuk kuasa. Tapi kuasa ada batas. Nabi Sulaiman unlimited data. Punyalah hebat Nabi Sulaiman ni. Pertama kita tengok tuan-tuan ya, dia raja. Dalam dunia ni siapa tak nak jadi raja? Semua nak jadi raja. Sekarang ni kan banyak grup-grup sejarah, kaji salah silah macam-macam. Orang ni bentang salah silah. Oh kita dulu keturunan raja. Kita dulu ada ni darah ni ada satu pain lagi tinggal ni raja Minangkabau. Macam-macam. Artinya kecenderungan nak jadi raja ada. Tapi Nabi Sulaiman tak perlu. Dia memang raja. Dan di seluruh dunia sifat nak jadi raja ni bukan di Malaysia saja, satu dunia. Sekarang ni kalau kita tengok pada awal abad ke-20 ada sekitar 900 tahta raja seluruh dunia. Tapi dah menurun jadi 240 tahta. Dan pada dekad ke-8 abad ke-20 sebab peperangan dan sebagainya, tahta raja tinggal 44 saja. Yang kedua Nabi Sulaiman ni kuasanya mutlak. Begitu hebatnya Nabi Sulaiman ni tuan-tuan sekalian, dia punya mukjizat nabi-nabi yang lain pun tak boleh nak challenge. Kecuali Quran dia tak boleh lawan lah. Pertama Nabi Sulaiman dia boleh bercakap dengan burung hud-hud. Itu direkodkan dalam surah An-Naml ayat 15 sampai 16. Dia boleh bercakap dengan burung. Yang kedua Nabi Sulaiman dia boleh bercakap dengan semut. Dia memahami bahasa semut. Dan ini direkodkan dalam surah An-Naml ayat yang ke-18. Yang ketiga Nabi Sulaiman, dia boleh perintah angin. Tuan-tuan, kita sekarang ni perintah angin pakai remote control. Dia pakai tangan saja. Agaknya apa lagi mukjizat-mukjizat Nabi Sulaiman ini kita akan terangkan selepas ini. Tuan-tuan jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tapi kemuncak yang orang ramai tahu kehebatan Nabi Sulaiman ni adalah dia boleh pindahkan istana Queen of Sheba. Aisyah kata, dulu kan tuan sendiri bercerita Nabi Sulaiman tu kudanya ada sayap. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih saudara kerana masih lagi setia bersama dengan kami hingga saat ini. Dan hari ini istimewa kita membicarakan satu tokoh insan yang Allah rekodkan namanya dalam Quran dan dia bukan orang biasa, bangsawan, seorang raja, seorang kaya raya. Jadi tadi kita bercerita beberapa perkara yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman ni yang tidak diberikan kepada orang lain. Kerajaan yang begitu gagah perkasa, kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian dia boleh bercakap dengan haiwan, sama ada burung hud-hud, dia boleh bercakap dengan semut, dia boleh perintah angin. Apa lagi kelebihan dia? Dalam surah Sad, ayat 37 sampai 38, Allah Ta'ala sebutkan dia boleh menundukkan jin. Jin. Baik itu kalau tanya ustaz-ustaz yang kerja mengalau jin, mengalau hantu ni, kebanyakan ayat yang dibacakan untuk menakutkan jin, ayat Nabi Sulaiman. Jin dia kalah betul dengan Nabi Sulaiman. Tak tahu apa ilmu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni legend. Legend. Jin takut dengan dia. Kemudian dalam surah Sabah ayat ke-12, Nabi Sulaiman boleh melelehkan tembaga. Tembaga tu leleh macam buat air. Seruk, genggam dek dia. Ayah dia Nabi Daud lagi champion. Besi bengkok begitu ya. Ini keturunan hebat-hebat. Tapi kemuncak yang orang ramai tahu kehebatan Nabi Sulaiman ni adalah dia boleh pindahkan istana Queen of Sheba. Queen of Sheba ini atau kita orang Arab panggil Malaikat Bilqis. Orang Melayu dia panggil Ratu Balqis. Ratu Balqis. Tapi tak ramai juga orang tahu Nabi Sulaiman ni dia ada satu lagi kelebihan Tuhan beri pada dia. Punyalah dia terror. Dia ada kuda terbang. Kuda yang ada kepok, ada sayap. Dia ada kuda terbang. Allah Ta'ala sebutkan, ingatlah ketika pada satu petang, ditunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak dan sangat cepat lariannya. Surah Sad ayat 30 sampai 33. Ada satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, Aisyah ni kan muda lagi, dia masih lagi ada permainan
dalam tempat tidurnya tu masih ada doll, kalau kita patung apa semua tu. Jadi ketika itu Nabi SAW bertanya, "Ma hadza ya Aisyah?" Apa benda ni wahai Aisyah? Maka dijawab oleh Aisyah, qalat banati, ini mainan saya, boneka saya. Wa ra'a bainahunna farasan lahu janahani min riqa'in, qala farasun lahu janahani. Nabi kata, tu saya ternampak ada patung kuda, ada 2 sayap. Macam mana kuda ada sayap pula? Kata Nabi. Nabi bercakap gurau, macam mana kuda ada sayap? Maka Aisyah jawab, "Amma sami'ta an Sulaiman khailan laha ajnihata?" Aisyah kata, dulu kan tuan sendiri bercerita Nabi Sulaiman tu kudanya ada sayap. Fadhahika hatta ra'aitu nawajizahu. Nabi kata, "Ya tak ya, lupa pula lah." Lalu Nabi ketawa hingga nampak giginya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Abu Daud dan juga An-Nasa'i. Bayangkanlah saudara, kita baru ada kereta di rumah, bukan main lagi dah. Tapi satu yang kita kena belajar, yang Allah Ta'ala nak suruh kita ambil iktibar daripada kisah Nabi Sulaiman adalah, walaupun Nabi Sulaiman ini memiliki segala-galanya, pangkat, kedudukan, populariti, kuasa tanpa batasan, no limit, tapi Nabi Sulaiman tak pernah sombong kepada Allah. Walau sekali. Never. Bayangkanlah dalam Quran Allah Ta'ala rakamkan, dia boleh bercakap dengan semut. Semut. Semut ni kalau dalam istilah sosial, makhluk yang paling tak dipedulikan. Halimunan. Kita daripada tadi berjalan dalam rumah keluar, berapa ekor semut kita pijak? Tak terkira dek kita. Tapi Nabi Sulaiman dengan semut dia prihatin. Allah rekodkan dalam Quran surah An-Naml ayat 18. Hatta idza atau ala wadin namlin qalat namlatun ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum. Ingatlah ketika Sulaiman lalu di satu kawasan lembah bersama dengan konvoinya, entourage-nya, motorkitnya, protokolnya. Ketika itu sekelompok semut buat pengumuman, "Hai semut-semut sekalian, berhenti dulu perjalanan. Big Boss nak lalu. Dia tak nampak kita. Nanti habis penyek kita kena pijak di kuda-kuda dia. Kau orang lain makan ayam penyek, kita semut penyek." Nyanyi pula jadi semut penyek. Percakapan semut dengan semut-semut yang lain didengari oleh Nabi Sulaiman. Lantas Nabi Sulaiman boleh titahkan pemandunya, "Berhenti sekarang." Terkejut driver, tarik handbrake, mengempor kereta. Rider tunggang balik motor ni. Semua tanya, "Ni kenapa berhenti pula?" "Tuanku titah." Sebab dia begitu mendengar walaupun kata-kata semut paling kecil. Banyak nak diterangkan, tapi kita akan berehat dulu seketika. Maka jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Kuasa tanpa batasan boleh menyuruh jin. Jin dengar cakap dia. Kita biasa kita dengar cakap jin. Dia jin dengar cakap dia. Better akan mengandungkan 100 isteri better pada malam ini. Datang malaikat. Faqala lahul malak, "Qul insyaallah." Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Terima kasih saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan sekalian yang masih lagi setia bersama kami hingga ke saat ini. Tanpa kita sedari, kita telah pun berada di penghujung pertemuan membicarakan satu tokoh yang begitu kita kagumi, iaitu Nabi Sulaiman bin Nabi Daud alaihissalam. Seorang manusia yang have, mempunyai segala-galanya. Keturunan bangsawan, kekayaan luar biasa, kuasa tanpa batasan. Boleh menyuruh jin. Jin dengar cakap dia. Kita biasa kita dengar cakap jin. Dia jin dengar cakap dia. Binatang dengar cakap dia.
Tapi satu kelebihan Allah Ta'ala beri pada Nabi Sulaiman, tak pernah sombong pada Allah, tak pernah lawan Tuhan. Hatta jangan dengan Tuhan, dengan sesama makhluk pun tak pernah sombong. Kita baru naik pangkat, sombong lah. Oh, kan main lenggang, tonggek lain. Bila baru naik pangkat ni, lain. Dapat pula gelaran, pingat kebesaran, apa panggil orang datuk sana, datuk sini. Lain. Dia punya timing tu lain. Ada sikit sombong. Nabi Sulaiman tadi kita bercerita, Allah Ta'ala rekodkan dalam surah An-Naml ayat ke-18. Dia sedang konvoi. Dia boleh titahkan berhenti konvoi supaya beri semut ni nak lalu. Semut ni status sosial yang paling rendah. Sebagai nak menunjukkan Nabi Sulaiman ni ada kesalingan. Saling menyayangi, saling memaafkan, saling memahami. Itu sifat pemimpin sejati. Cuma ada satu kisah menarik tentang Nabi Sulaiman. Ialah manusia. To err is human. Manusia itu mesti ada sekali-sekala dia akan tersilap sikit lah. Mesti ada tersilap sedikit. Pernah Nabi Sulaiman mendapat teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Pernah. Mungkinlah dalam kesibukan dia apa semua. Dan yang bercerita ni adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pecah rahsia. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bercerita, qala Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, la atufanna lailata bi mi'ati imra'atin talidu kullu imra'atin ghulaman yuqatil fi sabilillah. Nabi kita bercerita, satu ketika Nabi Sulaiman bin Nabi Daud dia bertitah, bersabda. Katanya, malam ini beta akan tidur dengan 100 orang isteri. Tidur tu bukanlah tidur setidur-tidurnya, itu istilah cakap orang berlapik. Menggilirkan isteri-isterinya atau mengadakan hubungan suami isteri seramai 100 isteri pada malam itu. Dan aku akan pastikan setiap isteri aku ni mengandung malam ni. Main-main dengan beta katanya. Beta akan mengandungkan 100 isteri beta pada malam ini. Datang malaikat. Faqala lahul malak qul insyaallah. Datang malaikat tegur, ampun tuanku, jangan lupa cakap insya-Allah. Dek kerana dia galik sangat, maka Nabi berkata falam yakul wa nasiya. Sehingga akhirnya Nabi Sulaiman lupa nak cakap insya-Allah, lupa, dan dia terus tak ucapkan insya-Allah. Fa atafa bihinna wa lam talid minhunna illa imra'atun nisfa insanin. Maka kata Nabi, malam itu Nabi Sulaiman pun berkelilinglah, menggilir-gilirkanlah 100 orang isterinya. Illa imra'atun, kecuali satu orang isteri saja yang lekat, yang jadi malam itu. Tapi itu pun kata Nabi kita, nisfa insanin. Dia tak dapat anak sempurna, anaknya itu hanya jadi setengah manusia saja. Kenapa jadi setengah manusia? Ini kena episod lain lah. Kita cerita kenapa Nabi Sulaiman anaknya ada separuh orang, separuh apa itu yang jadi misteri itu. Maka kata Nabi kita, lau qala insya-Allah lam yaghnas wa kana arjali hajatihi. Maka Nabi pun mengatakan, kalaulah Nabi Sulaiman sebelum dia bercakap tu dia mengatakan insya-Allah, nescaya baginda tidak akan melanggar sumpahnya dan semua isterinya akan mengandung pada malam itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. To err is human. Manusia adalah kesilapan. Tetapi itu tidak mengurangkan penghormatan Allah Ta'ala kepada Nabi Sulaiman sebagai seorang Nabi yang sangat tawaduk kepada orang bawahannya. Maka saudara-saudari sekalian, inilah pelajaran Nabi Sulaiman. Seorang raja, seorang kaya, seorang berkuasa, tapi tak pernah sombong sesama manusia. Bagaimana dengan kita? Kita kadang bukan kita raja, bapak kita raja, kita pula daripada bapak kita. Bapak kita kaya, bukannya kekayaan kita, kita pula lebih daripada bapak kita. Jangan.
Nabi Sulaiman memiliki segala-galanya, tetapi segala pangkat, kedudukan, harta, kemewahan sampai ke kulit saja, tak sampai ke hati pun. Inilah pelajaran paling besar daripada tokoh terhebat Sulaiman bin Daud, yang walaupun bagi kita orang Islam tidaklah mengikut syariat baginda, tetapi sebab Nabi SAW, daripada kita kecil lagi kita kenal dengan cerita Nabi Sulaiman, daripada kisah-kisah legenda orang Melayu yang sering cerita tentang Raja Sulaiman, kemudian kisah-kisah Nabi Sulaiman dengan jin ifrit, dengan binatang macam-macam, menyebabkan kita rasa dekat peribadi Nabi Sulaiman itu dengan kita. Moga-moga banyak manfaat yang boleh kita perolehi daripada sembang-sembang kali ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.